Silakan. Okey, Assalamualaikum. Okey, saya Kamal. Saya bertanding di pemilihan kali ini. Saya bertanding jawatan Timbalan AMK. Nombor calon saya 01. Okey, saya bagi pengenalan sikitlah mengenai diri saya. Saya memang berasal daripada Ampang dan lahir pun memang di Ampang, dan kawan-kawan saya semua berada di Ampang. Okey. So aktiviti-aktiviti yang saya pernah buat dan saya sedang buat sekarang ni adalah aktiviti-aktiviti meraihkan penduduk-penduduk yang memang majoritinya selama ini ataupun sebelum ni tak pernah dihargai dan tak pernah diraikan. So bila saya buat program-program sebegini, jadi penduduk-penduduk kat sini pun terimalah dengan apa yang saya buat, dan mereka pun menyokong dengan apa yang saya lakukan. Okey. So berbalik kepada pemilihan, kenapa saya memilih Datuk Hans Isaac? Okey, saya memilih Datuk Hans kerana Datuk Hans ni dia ada ciri-ciri ataupun lebih dikenali dengan kita nampak dia sebagai seorang yang boleh bekerja, senang cerita. Okey, di mana kalau kita tengok Datuk Hans ada NGO Kita Budak Ampang. Dalam masa 2 tahun NGO Kita Budak Ampang ni, Datuk Hans dah buat lebih 200 lebih program yang Datuk Hans sendiri dah buat dan lakukan di Ampang ini. Okey, di mana kat situ NGO yang Datuk Hans pegang, Kita Budak Ampang, dah boleh berjalan sebanyak dalam 2 tahun ni sebanyak 200 program. So dekat situ saya nampak yang Datuk Hans ni bekerja. Jadi saya ni macam orang yang bekerja dan saya suka bekerja, sebab tu saya memilih Datuk Hans berbanding dengan calon-calon yang lain. Saya tak cakap calon-calon lain ni tak bagus. Masing-masing ada kelebihan masing-masing, tapi saya nampak kelebihan yang ada dekat Datuk Hans yang tak ada dekat calon-calon lain. Okey. So berbalik dengan pemilihan lagi, timbalan presiden, saya menyokong Rafizi Ramli. Kenapa saya menyokong beliau? Sebab Rafizi ni adalah salah seorang idola saya dalam politik. Okey, di mana idola saya ni saya kenal dia daripada kecil. Okey, saya memang suka cara dia, sebab macam saya cakap, saya suka orang yang bekerja daripada orang yang banyak cakap tapi tak buat kerja. Dan kebanyakan orang-orang ni saya suka menilai, dan saya tak cakap macam saya tak suka dia ni sebab dia tak bekerja, bukan. Ada bekerja tapi kurang bekerja daripada calon-calon yang saya favor saya, yang saya gemar. Okey. So saya rasa kalau dekat Ampang ni, matlamat saya kalau saya menang, saya nak buat penyatuan. Penyatuan macam mana saya buat? Maknanya saya nak satukan semua orang. Saya tak nak dalam parti keadilan rakyat ni ada perpecahan, ada pertelagahan. Saya tak nak macam tu. Sebab bila ada perpecahan, ada pertelagahan, yang jadi mangsa rakyat yang jadi mangsa. Rakyat yang di Ampang ni jadi mangsa. So kat sini saya nak ambil pendekatan kepada semua calon-calon yang bertanding. Saya mengharapkan andai kata kalau calon-calon lain yang menang bertanding, tolonglah buat kerja di Ampang. Buat kerja macam mana? Tolong satukan dulu orang-orang dalam parti, bekerjasama dengan orang-orang dalam parti, dan bekerjasama dengan orang-orang yang berada di luar parti. Okey, itu saja yang saya nak cakap. Apa yang dihadapi, masalah yang dihadapi oleh rakyat Ampang dan bagaimana jalan untuk mengatasi masalah tersebut? Okeylah, macam masalah yang paling dekat, yang paling rakyat Ampang dapat. Okay, macam kat sini sekarang ni kita berada di Permai Court 2. Kita nampak dekat belakang ni ada flat Permai Court. Okey. So dekat flat di sini, okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, baru-baru ni bulan lepas ada problem lift, di mana lift ni dua-dua lift tak berfungsi, menyebabkan orang-orang yang duduk di tingkat atas terpaksa naik turun pakai tangga. Okey. So kesian dengan ibu-ibu mengandung, anak-anak kecil yang pergi sekolah semua. Diorang terpaksa turun naik tangga untuk kehidupan seharian diorang. Dekat 2 minggu juga lift ni tak berfungsi. Jadi saya walaupun saya tak memegang apa-apa jawatan sebelum ni, tapi saya ada inisiatif untuk meminta pertolongan kepada YB Roza. So
Alhamdulillah YB Roza dapat membantu penduduk-penduduk yang berada di Pemaikot. Okey, itu salah satu dia. Sebelum ni juga macam banjir di sebelah Lembah Jaya Utara, okay, atau lebih dikenal sebagai dekat Bukit Belacan lah. Okey, walaupun saya tiada jawatan, saya turun sampai pukul 3-4 pagi. Kadang-kadang saya tak tidur pun. Saya tolong rakyat-rakyat yang berada kat sana. Tapi jenis saya tolong, saya tak suka menunjuk. So dekat situ saya tahu masalah rakyat. Rakyat bagi tahu apa yang terjadi, apa yang berlaku. So dekat situlah saya ambil pendekatan. Saya bertanding untuk jawatan Timbalan Angkatan Muda Keadilan Ampang. Biasanya duduk flat ni, apartmen ni, rumah tinggi, vandalism, jenayah, kecurian, kejiranan sebab kucing. Bagaimana tuan mengatasi masalah tersebut? Okey, macam sedia maklum, Permaikot 2 ni memang kira senang ceritalah, memang saya yang jaga, saya yang atur. Di mana kalau kita tengok Permaikot 2 ni pun dulu banyak yang vandalism yang dilakukan. Tapi alhamdulillah bila saya berada di sini, saya bagi cadangan, saya bagi pandangan dekat orang. Alhamdulillah di mana vandalism yang berlaku dulu, kecurian motor, kecurian ini semua dah tak ada. Ada cara-cara dia lah. So macam kucing itu semua, walaupun dekat flat, kita dah tempatkan satu tempat khas untuk kucing-kucing. Memang kita khaskan untuk tempat kucing-kucing, dan kita dah siapkan satu orang yang kita bagi gaji dekat dia, bagi allowance dekat dia untuk membersihkan tempat kucing tersebut dan bagi makanlah dekat kucing-kucing tu, supaya kucing-kucing tu tak merayap ke tingkat-tingkat kat floor atas. Okey, last sekali kenapa you pilih PKR, tidak pilih UMNO yang lebih mudah untuk, yalah dia sudah lama mungkin kemampuan keuangan. PKR ni dia orang kata tak ada duit. Okey, kenapa saya pilih Parti Keadilan Rakyat? Okey, satu sebab keadilan, adil. Saya nampak kat situ keadilan yang telah dilakukan dan apa yang berlaku. Okey, kalau orang kata kenapa saya tak memilih UMNO, saya cakap senang je, semua saya cakap benda yang sama. 60 tahun UMNO memerintah, apa yang UMNO bagi dekat rakyat-rakyat di Ampang? Okey, so kita nampak selepas PH Pakatan Harapan ambil alih di Ampang ataupun di Selangor, kita nampak kemudahan-kemudahan begitu banyak yang berlaku di Selangor. Di mana kita tengok, alhamdulillah, kita kalau kita nampak kesusahan rakyat kadang-kadang tengah malam sakit nak pergi klinik, pergi hospital, kalau diorang nak pergi klinik, amount yang diorang keluarkan tu terlalu tinggi. Jadi kita nampak inisiatif Kerajaan Negeri Selangor mengeluarkan inisiatif iaitu kad peduli sihat. Di mana kad peduli sihat tu, okey, apa-apa kalau contohnya demam ke pukul 2-3 pagi, tak payah susah nak pergi hospital, tak payah nak tunggu lama-lama kat hospital, terus dia pergi kat klinik, bagi je kad peduli sihat tu. Itu ditanggung. Okey, selain daripada tu, kita tengok macam, saya tak tahu, tapi saya pasti kerajaan-kerajaan ataupun negeri-negeri lain tak mengamalkan macam kita di Selangor. Kita ada amalkan satu, di mana ibu-ibu tunggal yang berada di Selangor yang berdaftar, okey, yang kita ada data-data mereka yang kita tahu dia memang ibu tunggal, kita suruh dia apply kasih Ibu Smart Selangor, atau lebih dikenali sebagai KIS, bantuan bulanan RM200. So dekat situ dengan RM200 tu alhamdulillah kita mampu meringankan beban-beban ibu-ibu tunggal, okey, yang berada di Selangor. Bagi menutup wawancara kita malam ini, you bagi kesimpulan dan sedikit latar belakang sama ada you politik ni full time ataupun part time. Okey, saya cakap terus terang, saya politik full time. Saya tak ada masa untuk berehat hari-hari. Saya mendengar suara-suara rakyat. Okey, saya mendengar sekeliling saya cakap macam-macam. Saya mengambil jalan untuk membantu dorang dengan cara saya tersendiri. Okey, terima kasih Encik Kamal. Saya nak minta maklumat sedikit. Okey, baik, boleh.